Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana dan saya daripada kumpulan The Sunflowers. Saya akan membentangkan mengenai Jurnal Kesihatan Diri. Jurnal Kesihatan Diri merupakan sebuah catatan peribadi mengenai rekod-rekod kesihatan oleh seseorang individu dan dicatat secara berkala. Setiap individu disarankan untuk menyimpan dan merekod Jurnal Kesihatan Diri untuk mengikuti perkembangan kesihatan diri masing-masing. Melalui jurnal yang direkodkan, kita dapat memerhatikan pola kesihatan diri, mengawal pemakanan dan aktiviti harian serta mengenal pasti punca tahap kesihatan kita menaik ataupun menurun. Kandungan jurnal adalah berbeza-beza mengikut individu. Sebagai contoh, kalau pesakit kencing manis, mungkin mereka akan merekodkan pemakanan supaya pengambilan gula di dalam makanan mereka tidak meningkat. Jurnal Kesihatan Diri di dalam tugasan ini mempunyai 7 komponen yang akan dibincangkan dan data-data yang dikumpulkan merupakan hasil catatan 10 orang ahli The Sunflowers. Tugasan ini akan mengkaji gaya hidup yang sihat dan kurang sihat berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan data jurnal yang terdapat di dalam skrin ini, kita boleh lihat 5 daripada 10 ahli kumpulan ini mempunyai data kesihatan yang baik. Mari kita lihat apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu mempunyai kesihatan yang baik. Yang pertama ialah piramid makanan. Pemakanan sihat lazimnya disebut sebagai diet seimbang. Ia mengandungi kombinasi pelbagai jenis hidangan berdasarkan piramid makanan yang boleh membekalkan semua zat diperlukan tubuh. Untuk mendapatkan kesihatan yang baik, kita harus makan makanan yang seimbang dalam kuantiti sederhana mengikut saiz saja yang disarankan dan mestilah ada kepelbagaian. Yang kedua ialah senaman. Senaman boleh menjadi tabiat jika kita memilih aktiviti yang kita seronok untuk melakukannya. Contoh senaman adalah berjalan, berlari, mendaki dan sebagainya. Walau apa pun pilihannya, senaman ialah kemestian untuk mengekalkan kesihatan. Salah satu kebaikan senaman adalah dapat meningkatkan kualiti tidur. Tidur yang berkualiti juga penting untuk mengekalkan badan yang sihat. Antara sebab kenapa kita harus mendapatkan tidur yang cukup adalah tidur yang cukup dapat mengawal metabolisme dan berat badan. Penting untuk kesihatan jantung, meningkatkan sistem imun dan mengekalkan mood baik. Mood yang tidak baik akan menyebabkan kita stres, mudah marah dan hilang fokus. Stres jika tidak ditangani dengan betul boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit dan memberi kesan buruk terhadap tubuh badan kita. Kesihatan kita bergantung pada cara bagaimana kita menjaganya. Ini ialah data jurnal kesihatan yang kurang baik di mana terdapat individu yang mempunyai WH ratio atau indeks jisim tubuh BMI yang tidak normal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi WH ratio dan BMI, termasuklah tidak makan mengikut saranan piramid makanan. Piramid makanan membekalkan zat yang diperlukan tubuh badan kita secukupnya. Pengambilan komponen piramid makanan secara berlebihan atau kurang akan mengganggu nilai BMI tubuh badan kita. Sebagai contoh, pengambilan lemak yang berlebihan akan menjadikan nilai BMI seseorang individu itu berada di tahap obesiti. Selain itu, tidak atau kurang melakukan aktiviti senaman. Aktiviti senaman membantu dalam membakar kalori dan lemak dalam badan. Apabila seseorang individu itu tidak melakukan aktiviti senaman, maka lemak-lemak akan terkumpul di dalam tubuh badan. Orang-orang yang kurang bersenam juga akan cenderung untuk sering merasa lapar. Hal ini akan menyebabkan seseorang itu mengambil makanan secara berlebihan. Seterusnya, tidur yang tidak berkualiti. Tidur yang tidak berkualiti akan mengganggu sistem keseimbangan hormon dalam badan kita seperti hormon ghrelin dan leptin, di mana kedua-dua hormon ini mengawal serta menambah selera makan yang menyebabkan seseorang individu itu akan cenderung untuk mengambil makanan atau kalori secara berlebihan sekaligus menyebabkan pertambahan berat badan. BMI dan WH ratio juga boleh dipengaruhi oleh stres. Pengurusan stres yang tidak efektif akan memberi kesan kepada tubuh badan kita seperti insomnia dan sering keletihan. Kesan-kesan negatif seperti ini akan menjejaskan kesihatan diri kita dan menjejaskan kehidupan seharian. Kesimpulannya, gaya hidup yang sihat merupakan suatu amalan kehidupan yang dapat membawa kesan yang positif kepada seseorang individu, keluarga
ataupun masyarakat. Gaya hidup yang sihat merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga tahap kesihatan seseorang. Antara contoh amalan gaya hidup yang sihat adalah seperti makan makanan yang seimbang, aktiviti senaman, tidur atau rehat yang mencukupi. Kesemua amalan gaya hidup yang positif ini membawa kepada banyak manfaat dan kebahagiaan kepada kehidupan kita. Amalan gaya hidup yang sihat dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan dan otak. Sesungguhnya, otak yang cerdas dapat membantu perkembangan diri dan juga sosial manusia. Sebagai contohnya, apabila kita sering melakukan senaman ataupun mengambil makanan dengan kadar nutrisi yang betul, maka kita dapat mengelakkan diri daripada pendedahan kepada penyakit berbahaya. Justru, seseorang individu yang sihat dapat hidup dengan aman dan harmoni. Tambahan lagi, kita juga akan menghindari daripada berbagai gejala sosial seperti merokok, meminum arak, mengambil dadah ataupun pergaulan bebas. Kita semestinya dapat memikirkan secara logik tentang kesan apabila terlibat dalam penyakit sosial. Amalan gaya hidup yang sihat amat penting kepada semua lapisan masyarakat untuk menikmati tahap kesihatan yang baik serta optimal. Oleh itu, kita haruslah mempunyai kesedaran untuk mengingatkan lagi mutu penjagaan kesihatan. Sekian, terima kasih. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah. Saya akan berkenaan dengan diet Atkins. Okay, diet Atkins ni diperkenalkan oleh Dr. Robin C. Atkins, yang mana diet ni dah ada daripada 1970 lagi. So diet dah lama dah. Diet ini Dr. Robin telah mengkaji berkenaan pengambilan karbohidrat yang rendah. Kaedah untuk follow diet Atkins ni, dia kena ikut 4 fasa yang telah ditetapkan lah. Fasa yang pertama, fasa induksi. Okay, hanya boleh ambil 20 gram karbohidrat sahaja untuk tempoh fasa pertama ini dalam portion makanan korang. Lepas tu selain daripada tu, korang boleh ambil makanan protein yang protein yang tinggi, sayur-sayuran, terutamanya sayur-sayuran hijau. Fasa pertama ni korang kena lakukan selama 2 minggu. Okay, untuk fasa kedua adalah fasa mengimbangi, yang mana fasa ini korang boleh mula tambahkan selepas 2 minggu tu, korang boleh mula tambahkan sedikit-sedikit ke kacang-kacang, sayur-sayuran yang berkarbohidrat rendah, buah-buahan. Fasa ketiga adalah fasa memperhalus. Macam kita diet, kita ada aim berat badan yang kita nak kan. So bila sampai ke berat badan yang dah kita nak pada fasa ketiga ni, korang boleh mula tambahkan lebih lagi karbohidrat dalam makanan korang, kerana untuk kurangkan penurunan berat badan korang pada fasa ketiga ni. Seterusnya fasa terakhir, fasa keempat. Okay, fasa keempat adalah fasa penyelenggaraan, yang mana pada fasa ni badan korang dah terbiasa dengan diet Atkins. Jadi dalam fasa ni korang boleh ambil lebih banyak lagi makanan karbohidrat yang sihat untuk tubuh badan korang, kerana badan korang boleh bertoleransi lagi dengan makanan tu, jadi badan korang tidak cepat untuk naik berat badan. Sekian, terima kasih. Seperti mana yang kita tahu, semua benda pasti ada kebaikan dan keburukannya tersendiri. Begitu jugalah dengan diet Atkins ini. Kebaikannya ialah dalam amalan Atkins, karbohidrat akan disingkirkan dalam badan kita. So, ada 3 unsur penting dalam makanan, iaitu karbohidrat, lemak dan protein. So, apabila kita berjaya kurangkan salah satu daripadanya, iaitu karbohidrat, maka pengamal dapat mengurangkan pengambilan kalori dalam sehari. So, ia dapat menurunkan berat badan secara sekaligus. Tapi, diet Atkins ni ada keburukan dia juga, iaitu bila kita dah kurangkan karbohidrat dalam badan kita, maka mesti kita akan ambil protein secara berlebihan kan. So, pengambilan protein yang berlebihan ini akan memberi kolesterol kepada badan kita. Contohnya udang dan ikan, dia memang berprotein tinggi, tapi hampir kesemuanya ialah kolesterol. Dan kesan kolesterol ni ada banyak, dan yang paling utama ialah sakit jantung. Siapa yang nak try diet Atkins ni, make sure korang tahu betul-betul tentang kebaikan dan keburukan dia dulu sebelum korang amalkan. Untuk mengurangkan risiko serangan jantung, pengambilan diet yang seimbang haruslah dipraktikkan. Makanan yang perlu diamalkan bagi diet jantung adalah makanan yang tinggi kalium, di mana dapat menyeimbangkan sodium dalam badan. Contoh makanan ini adalah seperti ubi keledek,
pisang, bayam, avokado dan juga akon squash. Yang kedua adalah makanan yang tinggi asid lemak omega 3 di mana dapat mencegah pembentukan plak lemak dan kolesterol dalam saluran darah jantung. Contoh makanan ini adalah seperti ikan salmon, ikan parang, ikan trout, ikan tuna, kacang walnut, soya dan juga biji rami. Yang ketiga adalah makanan tinggi serat. Contoh makanan tinggi serat adalah seperti raspberry dan blueberry, buah apple, oat, kekacang dal dan juga kismis. Yang terakhir adalah makanan yang mengandungi vitamin B dan asid folik. Makanan seperti ini adalah sayur-sayuran iaitu bayam, asparagus, kobus kerinting dan juga brokoli. Makanan ini mampu mengurangkan kadar homocysteine dalam badan. Diet jantung juga mengandungi makanan yang tidak boleh diamalkan. Contohnya seperti daging berlemak, makanan laut seperti kerang, sayur-sayuran seperti kol dan sawi, buah-buahan seperti durian, nenas dan nangka dan juga minuman kopi serta soda yang mengandungi alkohol. Assalamualaikum, hai. Nama saya Hanim. Okey, hari ni saya nak share pasal satu diet ni tau. Diet ni dia macam bagus sikit untuk pesakit yang mengalami kencing manis. Okey, nama satu diet ni nama dia adalah diet Atkins. Sebenarnya ada 4 kebaikan diet Atkins untuk mereka yang mengalami kencing manis kalau mereka amalkan. Okey, yang pertama dapat berkesan untuk mengurangkan simptom metabolism. Okey, simptom metabolism ni sebenarnya orang kata pun bukan dapatlah dengan penyakit kencing manis ni. Itu yang kedua, dapat kurangkan paras gula dalam darah dan insulin. Okey, paras gula dalam darah ni, dia sebenarnya dia toksik tau. Jadi memang tak elok untuk badan kita. Hormon insulin ni kita perlu untuk kita bawa glukosa ke sel-sel untuk disimpan atau digunakan sebagai lemak. So yang ketiga, dapat singkirkan kedua jenis lemak dan triglycerida. Okey, ada 2 jenis lemak. Satu lemak yang duduk di bawah permukaan kulit kita, satu lagi lemak yang menyangkuti organ penting. Okey, organ penting jantung, lepas tu hati. Visceral fat tu, lemak tu dia berbahaya sebab dia boleh menyebabkan inflamasi dan juga ketahanan insulin. So orang yang kencing manis ni dia macam kerap makan, lepas tu dia kerap nak mengambil makanan yang manis. Okey, yang kedua tu triglycerida. Triglycerida ni lemak yang menyempitkan saluran darah. Okey, kalau pada jangka masa panjang dia akan jadi mengeras tau. Bukan mengeras, salur darah tersumbat. Salur darah tersumbat dan salur darah tersebut dia akan jadi mengeras dan puncalah sakit jantung dan juga paru-paru. So ini kebaikan yang terakhir, dapat meningkatkan kolesterol bagus ataupun kita panggil dia sebagai HDL. Okey, moga hati kita ni akan hasilkan kolesterol, tapi dia hasilkan kolesterol tu secukup-cukup je lah. Kolesterol ni bagus sebab kerja dia atau fungsi dia tarik lemak yang tak elok ke hati tu untuk dicernakan. Jadi kolesterol yang tak bagus ni ataupun kita panggil dia sebagai LDL, sifat dia terbalik dan dia adalah kolesterol tak bagus yang tinggi ni. LDL ni dia akan menyebabkan sakit jantung. Seterusnya, kesesuaian diet Atkins terhadap pesakit kanser. Seperti yang kita tahu, diet Atkins adalah diet yang mengamalkan pemakanan rendah karbohidrat yang semestinya dapat mengurangkan kalori dan mengurangkan berat badan dengan cepat. Menurut laman web Kementerian Kesihatan, penyakit kanser memerlukan pemakanan yang tinggi kalori yang terdapat dalam nasi, mi, roti dan sumber-sumber karbohidrat yang lain. Rawatan anti-kanser seperti kemoterapi dan radioterapi yang dijalani dengan kerap menyebabkan penurunan sistem ketahanan badan dan juga menyebabkan pesakit kanser mengalami penurunan berat badan yang ketara. Kerana semasa pesakit kanser menjalani rawatan, ia mempengaruhi proses pengadaman dan berlakunya penyerapan nutrien daripada makanan yang diambil oleh pesakit kanser. Jika pesakit kurang mengambil pengambilan karbohidrat dan nutrien yang mencukupi, pesakit akan mudah mengalami letih, lemah dan tidak dapat menjalani rawatan kanser dengan baik. Oleh sebab itu, pengambilan karbohidrat yang tinggi dapat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh pesakit kanser. Bukan itu sahaja, pengambilan karbohidrat yang tinggi juga dapat mengekalkan berat badan pesakit dan meningkatkan kesan rawatan kanser, di samping memastikan tahap kesihatan yang maksimum.